Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Yahya. Nama matrik saya 10 DLS 19F 2046. Hari ini saya akan membentangkan dan menerangkan tentang kesan, risiko apa yang kita boleh buat, implementation dia dalam transportation ni sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan MCO, Movement Control Orders. Okey. Pengenalan berkaitan pandemik COVID-19. Penyakit coronavirus COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemui. Sebilangan besar orang jatuh sakit dengan COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sederhana dan sembuh tanpa rawatan khas. Sepanjang PKP, banyak sektor yang berkaitan dengan ekonomi terjejas termasuk sektor pengangkutan. Sektor pengangkutan terjejas kerana penduduk diminta tinggal di rumah. Pemerintah mendorong rakyat untuk menggunakan kenderaan sendiri untuk keluar untuk melakukan perkara-perkara tertentu sahaja. Apabila salah satu sektor terbesar yang menyumbang kepada ekonomi negara kita lumpuh, maka kerajaan perlu mencari jalan untuk memulihkan ekonomi Malaysia. Kerana di Malaysia pengangkutan sangat penting. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan 5 pelaksanaan MCO untuk setiap sektor pengangkutan Malaysia, iaitu sektor tanah, dari segi sektor tanah, udara dan sektor maritim. Okey. Sektor yang pertama ialah land sector, iaitu sektor tanah. Okey, yang pertama, pengendali logistik dan pengangkutan di sektor darat yang mendapat persetujuan dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI untuk beroperasi semasa Perintah Kawalan Pergerakan dapat beroperasi dengan kapasiti penuh. Kira kalau setiap bidang yang melibatkan logistik dan transportation ni perlulah mendapat approval daripada MITI untuk fully beroperasi dalam sepanjang tempoh MCO ni lah. Okey, yang kedua, syarikat kurier seperti Post Express dan JNT dibenarkan beroperasi seluruh MCO. Sepanjang MCO ni mereka dibenarkan beroperasi untuk ni lah, macam kalau mereka ni operasi, orang akan banyak melibatkan beli online. So kurang pergerakan, so di situ virus boleh kurang tersebar lah. Lepas tu penghantaran makanan seperti Foodpanda dan GrabFood juga dibenarkan beroperasi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, yang ketiga, operasi penguatkuasaan JPJ akan diteruskan seperti biasa untuk menjamin keselamatan pengguna jalan raya. JPJ akan memastikan bahawa semua anggota yang menjalankan aktiviti penguatkuasaan mengambil langkah keselamatan yang sewajarnya. Okey, yang keempat, untuk perkhidmatan penerbangan pada 4 April 2020 atas arahan yang dikeluarkan menyebabkan aliran penumpang menurun, semua perkhidmatan di KLIA Express akan ditangguhkan sehingga akhir tempoh kawalan. Ni kalau start awal-awal PKP dulu lah. Sekarang kan dah PKPB kan. Tapi kalau flight sekarang pun masih tak boleh lah. Okay, yang kelima, syarikat teksi dan syarikat e-hailing seperti Grab dan Uber dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh PKP, iaitu MCO. Okey, sektor yang seterusnya ialah air sector, sektor udara. Yang pertama, di bawah PKP, lapangan terbang dikategorikan sebagai perkhidmatan penting. Jadi semua lapangan terbang kami akan
diteruskan operasi. Okey, yang kedua, warga negara Malaysia dan penduduk tetap tidak dibenarkan melakukan perjalanan keluar negara untuk bercuti dalam tempoh ini. Sementara itu, warga negara Malaysia dan penduduk tetap boleh kembali ke Malaysia dari luar negara dalam tempoh ini. Kira orang Malaysia nak keluar tak boleh, orang Malaysia yang nak masuk Malaysia balik dibenarkan. Yang ketiga, aktiviti dan perkhidmatan di semua lapangan terbang dan pelabuhan dibenarkan beroperasi. Yang keempat, penumpang penerbangan transit dan bersambung yang tidak memerlukan izin imigresen dibenarkan menaiki penerbangan penghubung anda. Anda perlu memeriksa dengan syarikat penerbangan anda untuk memastikan bahawa bagasi yang anda daftar masuk dipindahkan ke penerbangan bersambung untuk sampai ke destinasi akhir. Yang terakhir, rakyat Malaysia yang baru pulang dari luar negara perlu menjalani kuarantin selama 14 hari di rumah dan mengikut setiap prosedur yang telah ditetapkan semasa kuarantin. Sektor yang terakhir ialah sektor maritim. Yang pertama, semua aktiviti ekspor akan dibenarkan untuk diteruskan. Okey, yang kedua, penghantaran barang dan syarikat pengangkutan akan diizinkan. Memindahkan barang mereka akan diizinkan untuk mereka memindahkan barang mereka keluar dari pelabuhan selama 24 jam dalam tempoh PKP ini dilaksanakan. Polis Diraja Malaysia akan sentiasa memastikan kenderaan mereka dibenarkan bergerak dengan tujuan mengangkut barang ke destinasi yang diinginkan tanpa sekatan. Di sini pihak PDRM bekerjasama lah untuk untuk bagi situasi itu lebih terkawal. Yang ketiga, untuk pengangkutan laut, hanya aktiviti memancing oleh nelayan tempatan yang berlesen yang dibenarkan mengikut zon masing-masing selain dari aktiviti perkapalan dan juga pelantar minyak. Yang keempat, operasi feri dan kapal feri dikategorikan sebagai perkhidmatan penting dalam pengangkutan awam dan dibenarkan beroperasi sepenuhnya dalam tempoh PKP ini. Yang kelima, bahan mentah dan barang disimpan di gudang kerana sebilangan syarikat menghadapi masalah ekspor yang sukar dan tidak menghasilkan barang dalam tempoh PKP. Okey, seterusnya saya akan menceritakan 5 risiko pandemik COVID-19 ni dari aspek pengangkutan. First point, ekonomi di bidang pengangkutan awam merosot dengan sangat drastik. Sebelum MCO bermula, jumlah orang yang menggunakan pengangkutan awam hampir 300,000. Semasa PKP bermula, hanya sekitar 40,000 sahaja orang yang menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam. Kita boleh nampaklah jurang perbezaan tu apabila PKP dilaksanakan kan. Okey. Seterusnya, pekerja dari bidang pengangkutan terpaksa diberhentikan kerja kerana syarikat tidak mampu membayar gaji. Kan bila sebuah syarikat tu dia tak ada customer yang banyak, lepas tu dia pun terpaksa lah berhentikan pekerja untuk menampung kos-kos balik. Tak boleh nak elak lah benda macam tu kan, sebab dalam pandemik ni. Okay, yang ketiga, semua pemandu e-hailing seperti pemandu Grab, pemandu Uber dan teksi akan mempunyai pendapatan yang lebih sedikit kerana kebanyakan orang dikuarantinkan semasa tempoh PKP ini. Yang keempat, syarikat pengangkutan mengalami kerugian besar kerana kekurangan pelanggan. Dia berbalik kepada itulah yang bila diberhentikan pekerja tadi lah.
Yang terakhir dia, yang kelima, terminal kapal pesiar telah terpukul teruk kerana pergerakan merupakan komponen pendapatan yang signifikan untuk pelabuhan selatan. Seterusnya, saya akan membentangkan 5 kebaikan PKP terhadap masalah dalam lingkungan isu berkaitan pengangkutan. Yang pertama, kita dapat mengurangkan pencemaran seperti pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran bunyi. Yang kedua, sungai-sungai di Malaysia menjadi lebih bersih. Kesannya, bila sungai bersih, sumber air bersih menjadi lebih banyak. Yang ketiga, kita dapat mengurangkan pelepasan karbon dioksida. Dan yang terakhir, haiwan akan mempunyai lebih banyak habitat kerana kekurangan perburuan secara haram. Bila poaching ni kurang, kan orang semua tak boleh keluar kan. Tapi pemburu-pemburu haram ni pun tak boleh keluar. So, hutan terjaga, haiwan-haiwan akan dapat habitat yang lebih selesa dan banyak daripada sebelum ni. Kesimpulan dari apa yang saya bagi tahu semua tadi tu, lebih kurang pengangkutan awam adalah perkhidmatan penting dalam menjana ekonomi Malaysia ataupun ekonomi sesebuah negara lah. Oleh itu, pengangkutan awam selalu menjadi pilihan rakyat walaupun dalam keadaan sekarang. Rakyat mesti mematuhi setiap SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Sekiranya kita sebagai warga negara tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan, bagaimana wabak ini akan berakhir? Sama-samalah kita. Sekian, terima kasih daripada saya. #KitaJagaKita.